Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan semuanya sihat. So hari ini kita akan sambung lagi kelas PDPR kita untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Pada hari ini Ustazah akan membincangkan um, di bidang fiqh, iaitu solat sunat istikharah. Baik. Okey, apa topik yang kita nak belajar pada hari ini? Topik yang akan kita belajar pada hari ini ialah maksud solat sunat istikharah, hukum solat sunat istikharah, dalil nakli solat sunat istikharah, kaifiat ataupun cara menunaikan solat sunat istikharah dan hikmah menunaikan solat sunat istikharah. Okey, jadi sebelum saya mulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak tanya dulu, pernahkah anak-anak semua menunaikan solat sunat istikharah? Dan kalau kita tak belajar pada hari ini, adakah anak-anak tahu apa itu solat sunat istikharah? Baik anak-anak, kalau ada boleh maklum dekat Ustazah di ruangan komen, okey? Baik anak-anak, untuk maksud solat sunat istikharah, sebenarnya solat sunat istikharah inilah solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk, untuk menentukan apa pilihan kita. Kalau ada beberapa pilihan, apa pilihan yang terbaik untuk kita, so kita buatlah solat sunat istikharah. Kebanyakan orang menganggap solat sunat istikharah ini hanya dalam penentuan jodoh sahaja, tapi sebenarnya solat sunat istikharah ini sangat luas, bukan dalam soal jodoh sahaja, tapi apa-apa sahaja pilihan yang kita rasa nak memilih sesuatu yang besar ataupun yang kecil sekalipun, kita boleh melakukan solat sunat istikharah. Sebenarnya solat sunat istikharah ini adalah untuk kalau mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digalakkan solat sunat istikharah ini sebagai pengganti kepada amalan jahiliah. Kepada amalan jahiliah. Sebab kelebihan masyarakat jahiliah ni, diorang sangat berdisiplin dari segi amalan mereka. Sebab kalau mereka nak ke mana-mana, mereka biasanya akan campakkan anak panah dulu. So kalau anak panah ada simbol-simbol lah, kalau anak panah melintang, bacaannya macam mana, kalau lurus bacaannya macam mana. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak buang amalan tersebut dan menggantikannya dengan solat sunat istikharah. So kita pada zaman sekarang pun mungkin akan ada macam tu, sebab kita akan bertanya dulu orang tua-tua elok ke tidak, hari ni elok ke, tarikhnya bila yang sesuai. So kita kena, seeloknya kita kena gantikan dengan solat sunat istikharah dalam menentukan pilihan kita. Itu maksud solat sunat istikharah sebagai mukadimah pengenalan kenapa Rasulullah menggalakkan kita umatnya untuk melakukan solat sunat istikharah. Baik anak-anak, seterusnya hukum solat sunat istikharah. Pastinya kita dah tengok solat sunat istikharah, dah ada perkataan sunat dekat situ, maka hukumnya pastinya sunat. Kita buat, kita dapat pahala, kita tak buat pun taklah membawa kepada dosa. Baik, seterusnya ialah dalil nakli solat sunat istikharah. Apabila melibatkan dalil nakli, maknanya melibatkan dalil yang bersabit daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi. Untuk solat sunat istikharah, dalilnya adalah dari hadis Nabi yang berbunyi, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariḍah." Maksudnya, kata Nabi, jika salah seorang daripada kalian gusar tentang sesuatu perkara, maka dirikanlah solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Begitu anak-anak. Itu berkait dengan dalil yang membolehkan dan menggalakkan kita untuk solat sunat istikharah. Baik, seterusnya ialah bagaimana kaifiat menunaikan solat sunat istikharah. Macam mana kita nak tunaikan solat sunat istikharah ini? Pastinya bermula dengan niat. Okay? Setiap perbuatan kita mestilah dimulakan dengan niat. Begitu juga dengan niat solat sunat istikharah, ada niatnya. So sebelum menunaikannya, kita niat apa?
Sama-sama baca dengan Ustazah, iaitu usalli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Niatnya usalli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala, atau dalam bahasa Melayunya ialah sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. So bilangan rakaatnya pastinya 2 rakaat. So cara pelaksanaannya, pada rakaat pertama kita membaca surah Al-Fatihah, dan bacaan dalam solat untuk selepas surah Al-Fatihah ialah surah Al-Kafirun, ataupun kita boleh memilih mana-mana surah untuk kita baca selepas surah Al-Fatihah itu. Dan pada rakaat kedua surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, ataupun selepas baca Al-Fatihah kita baca surah Al-Ikhlas, ataupun boleh juga mana-mana surah, sebab tidak ada dalil yang menyebutkan Rasulullah baca sekian-sekian surah, tetapi kita ulama memilih surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ini kerana kebiasaannya Rasulullah mengamalkan untuk solat sunat ialah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Dan kemudian selepas kita membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas itu, kita menyempurnakanlah rukun-rukun lain sehinggalah salam. Macam kita solat biasa juga, cuma kita 2 rakaat sahaja. Dan akhir sekali kita digalakkan untuk berdoa dengan doa yang sesuai. Kalau kita tak ingat doa sebagaimana sunnah Nabi itu pun tak mengapa. Tapi ada doa-doa yang kita pilih ataupun yang kita nak cakap sendiri. Apa yang kita nak hajatkan itu kita doa selepas daripada kita memberi salam. Baik, seterusnya ialah apa hikmah kita menunaikan solat sunat istikharah. Pertama ialah kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Sebab apa kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah? Kerana kita menjadikan Allah sebagai tempat bergantung. Hatta dalam hal-hal, apa-apa hal sekalipun yang menyebabkan kita gusar dan bimbang, kita minta Allah tentukan untuk kita. Jadi itu bermakna keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita, kepada Allah sangat tinggi, sehingga apa-apa saja memang tempat pergantungannya ialah Allah. Yang kedua, hikmahnya ialah mendidik umat Islam agar sentiasa memohon kepada Allah, terutama dalam membuat keputusan. Jadi bila kita melakukan solat sunat istikharah, secara tidak langsung dia dapat mendidik kita lah orang Islam, supaya apa-apa sahaja kita memohon kepada Allah, kita tak minta dengan makhluk, sebab Allah sahaja yang layak memberi kepada kita. Yang ketiga, menjauhkan diri daripada perbuatan syirik, iaitu menyekutukan Allah. Apabila kita melakukan salat sunat istikharah, kita dapat jauhkan diri kita daripada perbuatan syirik, iaitu mungkin kita memohon bantuan selain Allah, itu adalah perbuatan syirik, seperti kita merujuk pada bomoh, kita merujuk kepada orang-orang yang kita anggap ada karamah, ada keajaiban, mungkin kita memohon di kubur, mungkin itu adalah perbuatan syirik. Jadi apabila kita mengamalkan solat istikharah, dengan sendirinya perbuatan syirik itu jauh daripada kita. Dan kita juga mendapat pahala anak-anak. Kerana apa? Kerana solat sunat istikharah ini adalah sunnah Nabi. Jadi apabila kita beramal dengan sunnah Nabi, pastinya kita mendapat pahala. Baik, seterusnya ialah kita perhatikan pula doa istikharah. Doa istikharah ini seeloknya kita baca selepas daripada kita memberi salam. Macam mana bunyinya? Elok sama-sama kita baca bersama-sama dengan Ustazah. Iaitu yang berbunyi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. Dekat sini kita kena niat lah apa hajat kita, kita kena bagi tahu apa hajat kita. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au khairul li fi ajili amri wa ajili fakduruhu li wa yassirhu li wa barik li fih wa in kunta ta'lamu an hadzal am. Sebut lagi hajat kita tadi ataupun apa yang kita rasa nak pilih kan. Contohnya mana yang bagus, kita nak beli kereta Honda ke, kereta Vios ke, ataupun kereta BMW ke. So banyak sangat pilihan kita ni. So kita
bertanya ataupun melalui solat sunat ini kita minta Allah bagi petunjuk kepada kita mana kereta yang terbaik untuk kita. Walaupun perkara itu nampak macam simple, tetapi oleh kerana kita merujuk kepada Allah ini, kita bertanya dalam soal-soal yang macam tu pun boleh. Ya, hazal amra, niatkan ataupun hajatkan apa hajat kita. Syarili fasrifhu anni wasrifhu anhu wa qdurali al khaira haitsuma kana summa raddini bih. Jadi itu doa istikharah. Seterusnya kita tengok maksudnya apa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk daripadamu dengan ilmumu dan aku memohon ketetapan dengan kekuasaanmu dan aku memohon diberikan daripada kurniaanmu yang agung. Sesungguhnya engkaulah yang berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui perkara gaib. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui perkara ini, iaitu hajat kita tadi, yang contohnya kereta tadi, kereta Honda ke Vios ke BMW ke, maka ialah sesuatu yang baik kepadaku dalam agamaku, kehidupanku dan akibat perbuatanku ini atau baik dalam waktu terdekat ini dan masa depan, maka tetapkanlah dan permudahkanlah untukku, berkatilah aku dengannya dan apabila engkau mengetahui perkara ini tidak baik untukku, jauhkannya daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya. Tetapkanlah kebaikan kepadaku di mana-mana saja kebaikan ini berada dan redhakanlah aku dengannya. Okey, begitu anak-anak berkait dengan maksud doa solat sunat istikharah. Jadi itu juga boleh kalau kita keliru di antara tiga perkara itu. Contoh tiga perkara atau dua perkara, tetapi seeloknya untuk doa istikharah ini kita perlu kaji dulu. Macam saya kata tadi mungkin tiga pilihan itu kan. Tiga pilihan itu mengikut setengah-setengah, mengikut kata ulama, kalau kita ada tiga pilihan itu ataupun tiga pilihan dalam kehidupan kita tadi, kita kaji dulu mana yang terbaik. Contoh kalau saya bawa kereta tadi, kaji dulu Vios ke Honda ke BMW ke, kaji dulu yang mana yang terbaik. Kemudiannya tentukan dalam solat istikharah itu. Contohnya kita memilih BMW. So kita kata dalam doa kita, seandainya engkau mengetahui perkara ini, itu aku memilih kereta BMW ini ialah sesuatu yang baik kepadaku dalam agamaku, kehidupanku dan akibat perbuatanku ini, maka maksudnya kita dah tentukan. Jadi kita nak tahu pilihan kita itu adakah yang terbaik untuk kehidupan kita, agama kita dan akibat perbuatan kita ini baik dan baik dalam waktu terdekat ataupun masa depan. Itu juga sangat tepat berbanding dengan kita buat di antara banyak-banyak pilihan untuk kita tentukan tadi. Jadi seeloknya kita dah kaji dulu mana yang terbaik. Mana yang terbaik, kita pun solat istikharah, adakah pilihan kita yang telah kita pilih ini adalah yang terbaik untuk agama kita, kehidupan kita dan akibat perbuatan kita ini dalam masa terdekat ataupun pada masa akan datang. Dan kalau dia tak baik, kita minta benda tu dijauhkan daripada kita. Kan? Jadi solat istikharah ini kadang-kadang orang anggap boleh dilihat melalui mimpi ataupun apa. Sebenarnya bukan setakat mimpi, kalau banyak petunjuk bergantung kepada diri masing-masing. Tetapi biasanya apabila kita mendapat petunjuk melalui solat sunat istikharah ini, kita akan berasa tenang dengan apa yang kita doakan tadi. Andai kata contoh kita kata BMW ini adalah yang terbaik, maka datang ketenangan. Seandainya berlaku ketidaktenangan dan kita rasa makin sulit ataupun ada kejadian-kejadian yang kita rasa menyebabkan kita tak jadi memilih, maka itu adalah petunjuk juga. Jadi amalkanlah selalu untuk melakukan solat sunat istikharah dalam apa keadaan sekalipun. Besar urusan lagilah kena istikharah, dan soal-soal yang kecil yang mungkin mengganggu kehidupan dan juga emosi kita, maka kita juga boleh melakukan solat sunat istikharah. Baik anak-anak, Ustazah kira itu sahaja yang kita akan bincangkan pada hari ini. Alhamdulillah selesai. Allah manakan. Jadi buat mudah-mudah je. Kita jumpa lagi di lain masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.